14 kes jangkitan dalam masyarakat dilaporkan, 5 daripadanya dikesan di sekolah. Sebuah jawatan kuasa kumpulan kerja warga akan ditubuhkan dalam usaha kukuhkan sistem pentadbiran wakaf. Lebih ramai sukarelawan dikerah ke 46 masjid jelang pembukaannya bagi semua waktu solat esok. Semua laporan itu dalam Berita 8 malam ini. Berita jam 8 malam. Rakyat perlu biasakan diri dengan kehidupan dalam sekitaran COVID-19, kata PM Lee dalam ucapan siaran nasional. 14 kes jangkitan dalam masyarakat dilaporkan, 5 daripadanya di sekolah-sekolah. Sebuah kumpulan kerja warga akan ditubuhkan dalam usaha kukuhkan sistem pentadbiran wakaf. Salam sejahtera. Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata rakyat perlu membiasakan diri dengan kehidupan dalam sekitaran COVID-19 yang berpanjangan. Dalam ucapan siaran nasional dalam bahasa Inggeris malam ini, PM Lee berkata COVID-19 bukan sahaja satu masalah kesihatan awam. Ia adalah krisis paling berbahaya yang pernah dihadapi untuk sekian lama sehingga menyebabkan masalah ekonomi, sosial dan politik yang serius. Namun di sebalik cabaran-cabaran yang ditimbulkannya, beliau yakin Singapura akan dapat bertahan dan bangkit lebih kukuh daripada krisis ini. PM Lee berkata Singapura telah mencapai kemajuan yang baik dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Hasil usaha cemerlang para karyawan penjagaan kesihatan dan kaki tangan di barisan hadapan telah berjaya memastikan kadar kematian pesakit COVID-19 di negara ini antara yang terendah di dunia. Ekonomi sudah dapat dibuka semula dan kehidupan masyarakat diteruskan secara bertahap-tahap dan dengan selamat. We will not be returning to the open and connected global economy we had before anytime soon. Countries will also strive to become less dependent on others, especially for essential goods and services like food or critical medical supplies. This will have strategic implications. Countries will have less stake in each other's well-being. They will fight more over how the pie is shared rather than work together to enlarge the pie for all. It will be a less prosperous world and also a more troubled one. Ekonomi Singapura meraih manfaat daripada ekonomi global yang terbuka dan terhubung. Sektor-sektor seperti perkilangan, bioteknologi, perkhidmatan keuangan dan logistik memenuhi keperluan pasaran serantau dan sedunia. Now, we have to prepare for a very different future. Companies, big and small, will be hit hard. Some industries will be permanently changed. Many will have to reinvent themselves to survive. Workers too will feel the pain. Retrenchments and unemployment will go up. Some jobs will disappear and will not come back. Beberapa tahun akan datang akan menjadi satu tempoh yang penuh dengan gangguan dan kesukaran bagi Singapura, kata PM Lee. Tetapi pemerintah akan memastikan negara akan dapat mengharungi krisis ini sebaik mungkin, bangkit lebih cepat dan menjadi lebih kukuh. Despite these immense challenges, I say to you, do not fear. Do not lose heart. Singapore will not falter in its onward march. Singapura boleh memanfaatkan kekuatan ekonomi dan reputasi antarabangsanya yang baik. Singapore is well placed to connect ourselves to the new channels and flows and create new businesses and jobs to replace those lost. We just have to work harder and smarter at it.
Para pelabur akan menghargai jaminan sebuah pemerintah yang menghormati peraturan serta sebuah sistem politik yang stabil dan matang. Semua ini akan membolehkan perniagaan untuk terus beroperasi walaupun dalam tempoh krisis. Pemerintah, kata PM Lee, sudah lama membuat perancangan bagi ekonomi masa hadapan seperti mempertingkatkan kemahiran pekerja serta memperkukuh keupayaan inovasi dan R&D agar menyerlah di Asia dan di dunia. Untuk masa terdekat ini, antara agenda utama pemerintah adalah membantu rakyat mengekalkan pekerjaan mereka atau mencari pekerjaan baru. Selain COVID-19 dan cabaran ekonomi, PM Lee turut menyentuh tentang isu-isu luar dan dalam negara yang penting. Ia termasuk lanskap strategik yang berubah-ubah seperti hubungan Amerika Syarikat dengan China. Di dalam negeri, jalinan sosial akan diperkukuhkan untuk kita membantu semua penduduk yang mengharungi krisis ini bersama-sama. For our plans to succeed, for our hopes and dreams to come true, we need one final ingredient: the unity and resilience of our people. Once in a while, nations and peoples are severely tested, as we are now. Some buckle under pressure and emerge from crisis diminished. Others grow more determined as they face fearful odds, discover reserves of strength in themselves, and emerge from crisis transfigured, renewed. And that has been our Singapore story. In crisis, we have never failed to wrest opportunity from danger. Ucapan PM Lee dalam bahasa Melayu akan disiarkan di saluran Suria pada 8.30 malam ini selepas siaran berita. 5 lagi menteri akan menyampaikan ucapan dalam siri siaran nasional itu. Hari ini Kementerian Kesihatan melaporkan 383 kes baru COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhannya lebih 37,900. Sebahagian besar kes baru itu adalah pekerja asing yang tinggal di dormitori. Laporan awal MOH menunjukkan ada 14 kes jangkitan dalam masyarakat. 10 daripada mereka adalah rakyat atau penduduk tetap, manakala 4 lagi adalah pemegang pas kerja atau pas pelajar. MOH akan memberikan maklumat lanjut mengenai kes-kes baru itu malam ini. Daripada 14 kes jangkitan dalam masyarakat yang dilaporkan hari ini, 5 kes dikesan di 5 sekolah iaitu 4 pelajar dan seorang kaki tangan bukan guru. Kementerian Pendidikan MUI menyatakan kes-kes tersebut tidak saling berkaitan. Kesemuanya dikesan melalui pemeriksaan terhadap para kaki tangan sekolah dan pelajar berusia lebih 12 tahun yang berjumpa doktor dengan simptom-simptom jangkitan pernafasan. Pemeriksaan itu dilakukan sejak Selasa lalu. 5 sekolah yang terjejas ialah Sekolah Tinggi Anglican, CHIJ Katong Convent, CHIJ St. Teresa's Convent, Sekolah Menengah Geylang Methodist dan Hwa Chong Institution. MUI menyatakan kesemua mereka menunjukkan simptom-simptom ringan dan bukti menunjukkan mereka dijangkiti pada penghujung tempoh pemutus rantaian jangkitan COVID-19 dan bukan selepas sekolah dibuka semula minggu ini. MUI juga menambah kes-kes tersebut tidak membentuk sebuah kelompok jangkitan. 5 sekolah. And so yesterday, all of them new samples were taken and they were retested. And the retested results showed that they all turned out to be negative. So actually, if today they are tested negative again, they can be discharged.